Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Encik Nong selaku Ketua Unit Peperiksaan Penilaian. Terima kasih Ustaz Hadi, penolong Ketua Jabatan Pengajian Islam dan Moral. Terima kasih kepada Dr. Manan atas bantuan teknikal, Ketua Jabatan ya, kepada Ketua Unit dan rakan-rakan warga IPG KRM yang dirahmati Allah sekalian, juga kepada penonton-penonton di YouTube yang sedang berlangsung sekarang ya. Hilang. Sekejap ya. Okey. Saya akan kongsikanlah ya, kita secara santai, tak serius sangat. Saya nak kata pakar dalam bidang makanan Jepun ni tidaklah. Ini mungkin salah satu daripada cabang dalam kebudayaan Jepun lah. Kenapa saya terpanggil nak kongsikan berkenaan panduan makanan halal Jepun ni? Sebab saya nampak ya, rakyat Malaysia antara makanan yang mereka obses adalah makanan Jepun. Kat mana-mana ya, kita boleh nampak kat pasar-pasar ada takoyaki, ada sushi, lagi apa yang tuan-tuan pasal beli? Ada lagi? Apa? Kimbap. Kimbap tu dia macam sushi, dia Korea, sebutan Korea. Kalau Jepun sushi lah. Tempura kan, tempura. Jadi kita ni kadang-kadang beli saja kan, kita tak pasti macam mana kandungannya. Kita yakin asal orang Melayu buat je, kita yakin halal insya-Allah kan. Tapi kalau macam yang terdekat, kalau dekat Seremban ni ada dekat Yon Mall kan. Kalau Yon Mall tu insya-Allah lah, saya tengok dekat portal Jaki memang halal. Yang lain tu tak pastilah. Jadi macam mana kita nak pastikan? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, saya ceritakan sikit pengalaman saya lah. Saya ni tak adalah banyak pengalaman kat Jepun. Tak lama pun, lebih kurang 5 tahun je. Jadi sepanjang berada dekat Jepun tu, jujur saya kata, susah nak cari makanan yang betul-betul halam alif lam yang halal. Maknanya macam saya dulu masa belajar, kita struggle lah, kita pastikan kita pastikan kandungannya lah dan sebagainya. Dia bukan negara macam kita kan, minoriti Islam. Jadi macam saya nak pastikan halal tu, biasanya saya akan bertanya lah. Saya akan bertanya atau kita baca label dia lah. Jadi macam dekat Malaysia ni, saya akan cerita lebih kepada panduan untuk ke Jepun lah, kalau pergi ke Jepun. Dan kat Malaysia ni boleh juga. Sebab makanan, kalau nak buat makanan Jepun ni, macam saya pun saya ada juga buat sikit lah sushi kan. Biasa kalau makanan bahan-bahan mentah yang kita order daripada Jepun ni, kebanyakannya direct Jepun ni di tulisan ingredients dalam tulisan Jepun. Dalam tulisan Jepun. Saya pernah lah, kalau macam contoh kicap tu ya, kicap shoyu ya. Warna faham kan shoyu tu kadang-kadang nak cari yang halal pun susah. Kan? Nak cari yang kandungan tu. Sebab kebanyakan makanan Jepun ni, kan? Kebanyakan makanan Jepun ni dia banyak mengandung daripada alkohol. Contoh mirin, shusei, kan? Dan lagi payah kalau ditulis dalam tulisan Jepun lah. Maknanya kalau tak ada kawan yang boleh faham tulisan Jepun tu, memang susah lah. Yang kedua tuan-tuan perempuan, kalau tuan-tuan perempuan pergi ke Jepun, kalau tak ada kawan yang boleh bertutur bahasa Jepun, tak ada masalah. Tapi kalau ada kawan yang boleh membaca dan sebagainya, tak ada guide, agak payah. Sebab hampir 90% lebih, semua makanan yang dijual Jepun, bungkusan dia tidak ada bahasa Inggeris. Nanti saya tunjukkan. Saya ada pengalaman bawa pelajar-pelajar Kolej Tengku Gursiah ke Jepun dulu. Mereka nak beli makanan dekat dalam kedai kombini, kedai 24 jam ya. Mereka pilih roti banyak. Dalam banyak-banyak roti dipilih tu, satu je lepas. Itu pun saya yakin insya-Allah tak ada kandungan tu. Jadi semua mengeluh kan. Itulah kalau tak ada orang yang mahir tu, konsep saya tak pasti Ustazah ya. Nak kata tawakal tu kan. Saya jugalah jadi kat situlah. Ya. Okay, tapi sekarang ni Jepun dah ke arah dia banyak mewujudkan restoran-restoran halal, dah banyak dah. Tak ada masalah. So kalau pergi Jepun sekarang dah tak ada masalah. Ni sektor zaman saya dulu lah. Kan masa tahun 2005-2006. Okey, baiklah. Nampak tak gambar yang saya tunjukkan sekarang ni? Nampak tak sushi tu? Okey, untuk tuan-tuan perempuan istimewa, saya ada bawa sushi udang tu hari ni. Ada di belakang. Banyak saya buat. Saya ada buat satu tray besar ya. Saya hadiahkan kepada semua rakan-rakan sekerja. Okey, baiklah, kita pergi. Okey. Ni, yang pertama kita sama-sama lah beringat ya. Saya bukan ustaz. Kita sama beringat lah apa maksud halal thayyibah. Yang tadi ya, nama Cik Saleh, Haji Saleh. Saya sebenarnya saya dah pergi haji masa umur 24. Masa umur 24, saya hadiahkan ayah saya kumpul duit saya bawa bapak saya pergi haji. Alhamdulillah sempatlah sebelum dia meninggal dunia kan. Jadi sebab muda sangat, saya nak terus tukar nama saya haji tu macam segan sikit lah. Jadi lepas saya pergi ke Jepun tu, saya dah biasa guna nama Sarai Sensei. Saya biasa orang panggil Sensei je lah. Haji tu kadang-kadang je, sebab saya jenis tak berapa minat sangat letakkan haji tu kat depan.
Kecuali kalau majlis formal tu mungkin saya letak lah. Jadi boleh panggil saya Salih pun boleh, Sensei pun boleh, Sare pun boleh. Yang pertama ya, sama-sama kita beringat apa maksud halal thayyibah ataupun yang disebut halal thayyib, halal thayyiban ya. Yang saya buat research dekat internet, saya lihat beberapa portal daripada Majlis Agama Islam ya. Dia letakkan nak tahu makanan tu halal tak halal, dia letakkan 4 antara prinsip dia. Yang pertama, makanan tu mestilah tak mengandungi daripada binatang yang dilarang oleh hukum syarak. Of course lah bila sebut makanan halal kita akan teringat khinzir kan. Khinzir dan binatang lain yang tak boleh disembelih itu saya nampak lah yang pertama dari segi binatang. Yang kedua, makanan tu tak mengandungi sebarang benda yang dihukum sebagai najis oleh syarak. Ya, sebarang benda yang dinajis tu dia boleh merosakkan, mencacatkan makanan tu, maknanya tak menjadi halal lah. Yang ketiga, Ustaz ulang betulkan kalau salah saya berdasarkan pembacaan. Okey, tidak disediakan atau diproses menggunakan peralatan yang tidak bebas daripada najis. Maknanya peralatan yang digunakan untuk menghasilkan makanan tu pun diambil kira untuk konsep halal. Dan yang keempat, tidak disediakan, diproses atau disimpan bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi kehendak dari panduan A atau B. Yang tadi itulah nombor 1, nombor 2, atau sebarang benda yang dihukum najis oleh syarak. Okey, thayyibah pula, thayyiban dimaksudkan sebagai makanan tu disediakan dengan bersih, suci, bersifat baik dan elok. Kita tengok dalam ayat Al-Quran banyak ditekankan berkenaan dengan makanan halal. Antaranya disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 168, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan. Kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang terang lagi nyata bagi kamu. Kemudian disebut juga dalam hadis, Rasulullah bersabda, tiap-tiap daging yang tumbuh dari benda yang haram, maka neraka lebih utama untuknya. Maknanya kita berhati-hati dalam memilih makanan. Maknanya dia boleh juga mempengaruhi kita punya perangai. Kan? Kita punya doa pun disebutkan, ada juga dinyatakan antara doa yang mustajab ialah kita menjaga makanan kita. Kita mudah doa kita sampai pada Allah SWT. Okay, kemudian, ni, kita terus kepada makanan Jepun. Tengok tu ya. Bila sebut makanan Jepun, tuan-tuan perempuan saya rasa lagi hebat. Boleh tahu semua kan nama-nama. Takoyaki, atas tu sushi. Pernah dengar ramen tak? Pernah dengar ramen? Ramen ni dia macam mie kari lah. Macam mie kari. Okay, kemudian ada udong. Udong ya. Udong ni dia macam mie laksa. Dia besar-besar sikit. Okay, kemudian takoyaki. Takoyaki ni dah famous kan. Okay, kemudian onigiri. Dia ada banyak. Dia ada okonomiyaki. Ya, ada macam-macam. Tapi yang saya senaraikan ni antara yang mungkin orang Malaysia kenal lah. Okay. Okay. Nak cari ramen udong yang halal pun susah Susah. Dia banyak mengandungi ekstrak daripada khinzir, daripada mirin, arak. Jadi kalau pergi ke Jepun, boleh cari mana-mana restoran yang digazetkan halal lah. Ya. Okay, kemudian tengok. Satu lagi saya nak kongsi sebelum saya pergi lebih jauh, masakan Jepun yang saya alami selama 5 tahun yang saya nampak lah, saya duduk dengan keluarga angkat saya, selalu jalan rumah dia. Yang pertama, makanan Jepun ni sifat dia kurang berminyak, dia kurang guna minyak. Mak angkat saya dia suka makanan tu tengok yang dulu, merebus dan memanggang makanan tu. Kalau pagi-pagi sarapan pagi ada video nanti kalau sempat kongsikan, pagi-pagi dia mesti panggang ikan. Kebanyakannya dia panggang ikan tu, dia kurang, maknanya minyak tak berapa sangat. Kan? Sebab tu mereka mungkin lebih aktif, lebih sihat lah. Okay, yang kedua, tadi dah banyak direbus, dipanggang. Yang ketiga, makanan dia bersifat berkuah sup. Kan? Mereka makan guna bowl guna mangkuk tu. Berkuah, bersup. Dan makanan ruji je sama macam kita. Mereka makan nasi. Tapi nasi mereka pernah tengok tak tuan-tuan perempuan? Dia macam lembik-lembik sikit. Neba-neba, dia melekit-lekit. That's why nasi tu bila lembik-lembik, dia boleh grip, dia menjadi sushi. Nasi dia, nasi. Saya dia bawa nanti boleh rasa kat belakang. Okay, kemudian orang Jepun ni dia banyak makan ikan. Banyak makan ikan dengan sayur. Minggu lepas masa saya live dengan Dr. Zailah, dia tanyalah berkenaan dengan kenapa orang Jepun ni pencapaian teams dia apa semua tinggi kan. Kuat berfikir apa, mungkin salah satu faktor ni faktor makanan lah. Faktor makanan Okay, seterusnya. Okay, saya teruskan pada kandungan. Bila sebut pasal halal, mestilah kandungan makanan dia kan. Okay, ini saya kongsikan. Dalam buku ni, kalau tuan-tuan perempuan ada berkesempatan ada beli buku saya ni, dalam ni saya ada buat panduan makanan halal, saya senaraikan. Maknanya siapa-siapa pergi ke Jepun, dia bawa buku ni, dia boleh lihatlah senarai-senarai apa ni, makanan halal. Okay, yang pertama, ni saya ingatkanlah kawan-kawan yang pergi Jepun Yang pertama, kena tahu apa tu niku, daging.
Sebab oleh kerana di Jepun ni dia tak menggunakan bahasa Inggeris sangat, dalam ingredient semua bahasa Jepun, jadi tak ada pilihan. Nak tak nak pergi Jepun tu kena hafal lebih kurang 15 perkataan yang wajib lah bagi saya. Nanti saya terangkan. Ni saya terangkan yang panjang dulu. Okay, yang pertama niku. Niku maksudnya daging. Yang kedua buta. Buta. Bukan buta buta. Buta ni maksudnya khinzir. Khinzir. Okay, kalau kita jadikan buta niku, mana ya? Daging khinzir. Poku. Poku tu pork. Orang Jepun punya imajinasi pork dengan buta niku dia punya apa orang kata tak sama. Pork tu bagi mereka pandangan lain, buta niku lain. Walaupun dia satu benda yang sama. Sebab kadang-kadang tengok dalam label kadang dia guna poku, kadang-kadang dia guna buta niku. Okay, seterusnya gyu ushi, lembu. Kemudian gyu niku daging lembu, beef, beefu. Okay. Kambing hisuji. Ini kambing lebih pada kambing biri-biri Kemudian tori, ayam. Ataupun burung tori. Lepas tu bila tori niku, tadi niku daging kan, tori niku daging ayam. Chicken, chicken tu chicken. Chicken, dia tak boleh sebut chicken, dia sebut chicken. Okay, kemudian niku ekisu, ekstrak daging. Poku ekisu, ekstrak pork. Beefu ekisu, ekstrak beef. Chicken ekisu, ekstrak ayam. Yang nombor 9 dengan 12 ni memang banyak berada dalam makanan Jepun. Contoh dalam sup dan sebagainya lah. So kena hati-hatilah. Bayangkan kalau kita tak boleh membaca pergi sana tak ada kawan Jepun yang boleh berbahasa Jepun, kita main makan hari-hari, tak tahu macam mana kan. Okay, next. Tu. Lepas tu kita pergi tengok dekat lemak. Tengok lemak babi tonshi, rado. Yang tadi ni kenapa saya letak ushi, lembu, kambing semua ni untuk berhati-hati sebab dah tentulah negara Jepun lembu dia, ayam dia tak halal. Kan? Kecuali kita tahu sumber tu disembelih. Kalau macam kita kat Malaysia, tak perlulah tanya restoran tu kan, ayam ni halal ke tak? Kan kena marah kita kan. Tapi elok juga kita bertanya kalau kita was-was. Okay, next. Tu tonshi, lemak babi. Rado. Rado pun hampir semua. Kebanyakan makanan ada rado lard. Terutama dekat coklat. Dekat coklat. Saya pernah tuan-tuan perempuan saya tengok adalah rakyat Malaysia ramai beli satu coklat tu. Kan? Bila saya tengok ada rado. Tapi tak tahulah mereka perasan tak perasan kan. Kena hati-hatilah. Nanti saya lupa nama coklat dia. Misalnya ada beberapa tu lah. Okey, kemudian dobuse, binatang. Dobuse tu maksudnya binatang Okey, bila dia tulis dobuse se yushi, lemak haiwan. Okey, kakoyoshi saya teruskan dulu. Mungkin tuan-tuan macam tak berminat yang ni susah kan. Bata tu butter. Butter ni lebih kepada roti pembuatan roti, coklat. Arukoru. Arukoru ni alkohol. Zeracin. Listen Zeracin, sake. Sake ni saya rasa tuan-tuan tahu kan? Sake ni arak atau kita panggil osake. Sake ni arak Jepun. Ini cukup famous dia tuangkan dalam makanan. Tapi tak semualah, dia ikut pada cita rasa lah. Sebab tu lah kadang-kadang makanan dia sedap Okay, kemudian yoshu, arak barat. Tu ada kanji, tulisannya tu ada arak. Okay, kemudian yang ni nombor 24 ni pun selalu ada. Dalam kicap Jepun kadang-kadang ada shusei, bahan daripada alkohol. Nampak tak ni? Saya tandakan ni. Nampak tak ni? Ni maksudnya simbol arak. Cuba tengok tulisan yang ada simbol ni semua arak. Maknanya kalau tak pandai baca sekalipun, hafal dia ni. Hafal gambar ni. Pasal gambar ni maksudnya arak. Gambar ni, kalau nampak gambar ni bermakna khinzir. Walaupun tak boleh baca tu tonshi, nampak je gambar ni bermakna khinzir. Macam tu je. Okey, kemudian mirin. 25 ni pun cukup famous. Selalu ada dalam makanan Jepun. Mirin. Okey, whisky, biru, shortening. Shortening. Maksud shortening. Shortening ni apa Saya pun lupa. Dia banyak digunakan dalam lemak. Dia banyak digunakan dalam. Tapi kalau dia tulis asalnya daripada tumbuhan bolehlah. Okay, kemudian shoyu, kicap, new kazai. 31 ni pun famous. Biasanya ada kat roti, dekat apa ni orang kata coklat-coklat. Okay, kemudian margarin, shokubutsu. Shokubutsu yurai. Okey, perkataan yurai ni sangat penting tuan-tuan perempuan Shokubutsu tu maksudnya tumbuh-tumbuhan. Tapi tuan-tuan perempuan, selalunya saya letakkan macam ni sepanjang pengalaman saya kat Jepun, saya percaya sikit dengan penerangan Jepun sebab orang yang jujur. Kalau dia tulis ada yurai, yurai ni maksudnya sumber, bermakna betul. Kadang-kadang dia tulis itu macam ni kan, dia tulis kat situ yukazai. Tapi dalam kurungan dia tulis shokubutsu yurai, maksudnya berasal dari tumbuhan. Pengalaman saya tuan-tuan perempuan masa tahun akhir, anak saya lahir kat sana, nak belikan susu apa tu? Susu tepung.
susu tepung, lebih kurang ada 6 jenis susu tepung. Saya telefon satu kilang dia, dalam lebih kurang 5 syarikat tu cakap memang ada mengandungi daripada khinzir, yang last kali tu daripada soya. Selamat. Kalau tak susah juga nak minum susu kan. Maknanya kalau telefon dia memang dia layan. Dia tahu kita Muslim kan, dia layan. Maknanya kejujuran tu tahap tinggi lah. Padahal dia boleh tipu je kan. Tak ada. Kita pembeli kan? Tak ada. Jadi saya yakin kat situ lah. Dari kejujuran dia, integriti dia tinggi sikit lah. Okay, kemudian sakana. Kenapa saya letak sakana ni kat sini? Maksudnya kalau nampak simbol ni, maknanya itu ikan lah. So jangan risau lah. Ni ikan ya. Okay. Ini. Kalau kawan-kawan pergi Jepun, siapa-siapa saya suruh hafal yang ni je. Ataupun saya suruh dia orang print, bawa je. Kalau tak boleh bercakap Jepun pun tunjukkan dekat cashier tu. Bawa barang tu tunjuk. Ada tak tunjuk kat jari? Ada tak? Khinzir tu. Buta. Simbol-simbol ni je. So tak perlu tahu je punya sebutan Jepun. Tunjukkan huruf je. Sebenarnya tulisan ni je macam gambaran ya. Kalau ada beli buku saya, dalam ni semua dah ada lengkap. Memudahkan ya. Kat situ. Ya, contoh buta, niku, tori, ushi, radon, yukazai, seshu. Bagi saya tuan-tuan perempuan, kita nampak benda ni macam remeh kan. Sebenarnya benda ni adalah satu benda yang mustahab, mencari benda yang halal dalam menjadi kewajipan kita. Dan saya rasa saya dihantar pergi ke Jepun, buat first degree, buat master ditaja oleh JPA dengan KPM. Ya. Dia memang different. Kalau dekat Jepun, dia ada setengah-setengah tu dia guna butaniku. Ada dia guna pork. Dia Jepun ni dia macam contoh kita lah, susu lembu dalam botol dengan yang fresh yang di botol dengan susu lembu yang dah dalam paket. Yang ini dia panggil gyuniku, yang ni miruku, milk. Dia imajinasi je lain sikit. Jepun punya ni. Sebab tu bila sebut khinzir, kadang jangan kita tak boleh makan khinzir ni. Yang dah diproses macam pot, dia fikir kita boleh makan. Maksudnya konsep Islam tu dia tak faham sepenuhnya lah. Jadi berbalik dari cakap saya tadi, kerajaan habis dekat 700,000 untuk beasiswa. Jadi kalau saya tak sumbang sesuatu, benda macam ni, jadi saya rasa macam rugilah kan. Itu yang saya, antara sebab saya buat buku ni bukan suka-suka. Saya nak berkongsi benda-benda macam ni sebab saya nak beri sumbangan pada agama lah. Sebab saya rasa bertanggungjawab kan. Kalau katakan seorang faham, dia sebar pada orang lain, selamat kan. Kita nak benda tu halal thayyiban. Okay, kemudian tengok. Kenapa saya tengok? Ada tak tulisan bahasa Inggeris kat situ? Tak ada kan? Tengok yang atas ni tuan-tuan perempuan. Hari tu kawan saya tahun lepas tak silap pergi Jepun, dia nak beli sandwich ya. Hampir dia nak beli. Sebab saya baca dulu. Ada mengandungi khinzir. Nampak ni saya bulatkan ni. Yang saya bulatkan ni maksudnya ada mengandungi daging khinzir, dia tulis. Ni nasi ni. Nasi ya. Bento. Pangkah tak boleh. Maknanya kalau baca ni tak payahlah kita baca satu. Kita pun tak boleh. Saya pun tak boleh nak baca semua tu. Kita cuma cari simbol-simbol yang kita kena awas. 15 tadi. Yang kedua, teknik dia, ni, Yukazai. Dia tak tulis sumber apa kan? Kalau dia tulis daripada Shokubutsu Yurai, okey. Dia tak tulis, so cancel terus. Maknanya tak payah kita baca semua. Kita cari poin-poin yang mana. Itu teknik je lah. Teknik saya ajar kawan-kawan ya. Okey, seterusnya bawah ni tengok. Shusei. Yang ni, Shusei. Maksudnya daripada alkohol. Okey, last kali yang sini, nampak tadi dia tulis Shokubutsu Rishishin. Maksudnya, dia tulisin Daizu Yurai. Daripada soya. Walaupun dia tulis sini Rishishin, tapi daripada soya. So, halal lah. InsyaAllah. Dia tak ada tulis kat sini halam alif lam. Tapi kita yakin dari segi situlah. Kan? Okey, nampak ya? Ni. Jadi cadangan kalau nak pergi ke Jepun, macam mana nak selesaikan masalah pembelian makanan dan minuman halal kat sana? Yang pertama, dapatkan info halal awal sebelum ke Jepun. Maksudnya lihat dekat website, banyak website berkenaan dengan restoran-restoran dan sebagainya. Dan banyak buku travelog, boleh beli banyak sekarang rata-rata ada ya. Okay, kemudian yang kedua, kalau pergi tak ada kawan yang boleh fasih Jepun ataupun tak guna tour guide, pergi sendiri, boleh gunakan bahasa Inggeris yang mudah-mudah. Jangan cakap laju-laju, nanti mereka blur. Cakap satu-satu dengan clear. Dia akan balas. Orang Jepun ni walaupun dia tak berapa mahir sangat bahasa Inggeris, tapi dia punya ijtihad, bersungguh-sungguh dia nak bantu kita, sangat-sangat ni lah, sangat dipujilah. Ya, dia cuba saya upaya. Okay, kemudian of course lah kalau ada pemandu pelancong, rakan yang mahir bahasa Jepun. Dan ingat ya, kalau tuan-tuan perempuan pergi dengan tour guide yang ada orang Jepun, pemandu pelancong pun, kalau mereka tak faham pasal makanan halal pun, tak jadi juga. Dulu saya pernah bawa satu rombongan delegasi pendidikan ke Osaka. Dia guna orang Jepun tour guide, saya ikut sekali. Dia bawa kami restoran, dia pun tak tahu apa masuk halal. Terpaksa saya pergi dapur dia, saya tanyakan, dan masa tu pengetua nak saya sahkan tu. Terpaksa saya
minta tolong nak tengok ayam dia. Dia tunjuklah bungkusan ayam dia memang halal. So lega lah kan kat situ Okay, kemudian macam saya cakap tadi, hafal beberapa perkataan penting, senaraikan pada kertas dan semak atau print, tunjukkan dia. Macam ni tuan-tuan perempuan, kita bawa senarai tadi, kita nak beli roti kan, kita bawa kat dia, kita tunjuk ni. Dia faham lah. Kita nanti dia tengok balik. So kita pada kita lah kreativiti macam mana nak dapatkan maklumat kan. Itu contoh dia. Kalau kat Malaysia ni, makanan-makanan yang dibuat Jepun ni sumber-sumbernya saya rasa kalau import tu dah banyak bahasa Inggeris. So kalau misalnya tuan-tuan perempuan nak pastikan orang yang membuat makanan tu macam takoyaki dan sebagainya, cuba bertanya lah. Cuba bertanya ya. Sebab kalau kat luar negara macam kat Jepun kadang-kadang orang mengukur halal tu dengan melihat berapa ramai orang pakai tudung tengah makan kat restoran tu. Contoh, tu ramai orang pakai tudung makan tu halal lah tu. Kadang-kadang orang ukur macam tu kan. Maksudnya itu orang Melayu ramai makan kat sini. Contoh kan. Kadang-kadang ukuran kita macam tu kita yakin. Sebab ramai orang pakai tudung beli benda tu bermakna halal. Macam saya kata tadi coklat lah. Kan? Bila seorang silap, contoh bahaya juga halal ni bila seorang kata makan tu halal, contoh coklat kan, dia kata halal, maka semua orang beli. Rosak, ramai rosak kan. Tu pentingnya ilmu tu. Okey. Ni antara restoran yang halal dekat Jepun lah. Kalau pergi Jepun dah tak perlu risau. Ni saya paling rekomenkan ni. Koko Ichiban ya. Ni Koko Ichiban ya ni dia punya kari Jepun dia sangat sedap. Ni saya ni topi merah ni. Terlepasnya dia punya kari Jepun ni memang sangat sedap. Okey, kemudian yang ini kalau pergi dekat Tokyo dekat Ueno, dia ada kebab Oscar daripada Turki pun sangat sedap Ini semua halal. Dia ada restoran Malaysia, ni contoh dekat bawah ni ada banyak. Kat bawah ni saya tunjukkan dia punya link dia. Boleh cari. Sekarang ni maju kan, Google banyak. Kita boleh Google saja. Okay, kemudian ni antara contoh kedai yang menjual produk makanan halal di Jepun. Kalau pergi Jepun khususnya Tokyo. Saya lebih mahir di Tokyo lah sebab saya belajar di Tokyo. Kalau di Tokyo tuan-tuan perempuan kalau pergi, ada satu tempat ni dia dah jadi macam apa kata tempat orang Islam semua. Ramai kita punya community iaitu di dekat Shin-Okubo. Shin-Okubo. Kat Shin-Okubo ni ada nak kata masjid surau lah kat tingkat 2 Ada jual makanan halal, ada daripada Timur Tengah dan sebagainya. Boleh beli kat sini. Ada banyak. Yang ni saya ambil daripada buku saya. Okey, ni contoh pembelian atas talian. Ni pembelian. Kalau tuan-tuan perempuan kalau duduk dekat Jepun seminggu, 2 minggu, saya sarankan beli je lah secara online. Penghantaran sangat laju. Contoh tuan-tuan perempuan buat order hari ni, nak bila besok, bila pukul berapa? Pukul 3 petang. Tepat pukul 3 dia akan sampai. Kurier dia tu antara yang paling terkenal batikrom.com. Ini gambar tu gambar isteri saya tengah pesan makanan. Gambar dululah. Tu ayam dia. Ayam ni sebesar tu. Kita pegang tangan tu. Saya rasa 400 gram kot. Satu ayam tu Sadiah tu daripada Saudi tu, satu bungkus tu Saudi ke mana saya tak pasti. Satu tu 500 gram, harga dia lebih kurang 500 yen. Berapa ringgit 100 yen, 3 ringgit 84 ringgit lah. Tak RM4. So kalau 500 yen, 20 ringgit. Setengah kilo 20 ringgit ayam dia. Kalau daging, zaman saya dululah, kalau 1 kilo daging lebih kurang 2,000 yen. Lebih kurang 80 ringgit. Atau paling murah lebih kurang 60 ringgit. Sekarang saya tak pasti. Okay. Ni contoh video Ni saya order, dia sampai. Saya terpaksa tutup sikit lah. Sebab ada apa tu, isteri saya bangun pagi. Ni boleh saya klik sekejap. Nampak Dengar tak? Suara tak keluar. Contoh order tu isteri saya cakap Jepun. Sekejap. Tepat saya order bagi tahu nak bila-bila, dia datang tepat pada masanya. Yang hantar orang Jepun. Ni rumah sewa saya dulu. Dia hantar, dia pastikan. Okay. Ni pukul 7 pagi, dah terang macam pukul 10 pagi. Pukul 6 pagi. Musim sejuk tak silap. Ni sekejap sekejap. Ni tengok proses bayar di pintu rumah saja. Dia buat kotak. Rumah Jepun dia ada gengkang ada ruang macam tu letak kasut. Dan rumah dia biasa tinggi sikit. Tengok, seronok kan bayar kat pintu je. Puan Najah Fatihah, tak payah pergi ke pasar raya. Time COVID ni bagus. Rasa kat Malaysia pun dah buat macam ni kan. Dan dia boleh beku pun dia boleh post Okay. Ni contoh
Contoh kat rumah mak angkat saya ni, saya bawa delegasi kumpulan pensyarah iftar Tun Abdul Razak pergi ke Jepun tahun 2018. Saya bawa pergi rumah mak angkat saya, kami disajikan makanan. Mak angkat saya ni tuan-tuan perempuan, mula-mula saya homestay dulu tahun 2005, tak silap 2005 tak silap saya, bukan 2006, 2005. Dia langsung tak tahu apa tu makanan halal. Saya mula-mula struggle juga, nak balik ke tak nak balik, nak balik ke tak nak balik. Tapi kawan cakap, inilah masanya you sebarkan pasal kecantikan Islam. Jadi saya bertahan kat rumah dia 5 hari. Hari pertama, saya cuba cakap saya ni veggie. Saya tak nak terus cakap direct. Ini tak boleh. Saya didik, Alhamdulillah. Lepas saya balik seminggu tu, dia faham. Saya datang kali kedua, dia beli semua ayam halal. Dia masak cara halal. Dan dia pun tahu, yang kita ni pinggan mangkuk pun agak cerewet kan. Dia tahu dah halal. Dia dah ada di mangkuk, dia dah ada dia punya kuali khas. Alhamdulillah. Dan selepas tu, dia ambil hampir tiap beberapa tahun sekali orang-orang luar dan kebanyakan orang Islam. Maknanya saya dah selamatkan satu keadaan. Dan bukan setakat itu saja, saya kenalkan Islam. Bila saya call dia kadang-kadang waktu pagi, pukul 8 pagi, dia akan tanya saya, Salih dah solat pertama belum? Dia tak tahu solat subuh, solat pertama. Sebab dia tahu orang Islam solat 5 kali sehari. Maknanya kita didik sikit-sikit. Maknanya mereka tak convert tak apa. Itu hidayah milik Allah. Asalkan maruah Islam tu dia tahu. Lepas ni kalau ada daripada negara lain memburuk-burukkan pasal Islam, dia dah ada pengetahuan asal. Itu yang maksud saya kat situ pendidikan. Tengok tu dia makan nasi ni cara orang Jepun serve makanan lah. Ni nasi ni macam sushi kan, ni chirashi sushi. Yang ni saya punya lah ni. Ni saya buat sendiri. Okey. Ada sedikit kenang-kenangan saya nak kenalkan. Yang pertama tadi, saya cerita tadi lah memperkenalkan makanan halal kepada keluarga angkat. Kan? Kat situ maknanya kita memperkenalkan konsep halal. Lama-lama dia pun terfikir. Sebab apa saya tak pasal cakap, masa dia datang ke Malaysia hari tu, mula-mula dulu kan tahun 2006 dia ikut saya balik Malaysia, dia terfikir, Salih kata tak makan ayam dengan daging, kenapa kat Malaysia orang Malaysia makan ayam lagi? Baru saya kenalkan sebenarnya macam ni, baru dia faham. Kalau kita ajar terus direct, nanti dia macam terkejut kan? Kita ajar sikit-sikit. Samalah konsep. Dia tanya saya, kenapa Salih kata solat 1 hari 5 waktu? Kenapa dia solat 3 waktu je? Saya kata kalau jarak sekian-sekian, musafir, kita boleh gabungkan. Baru dia faham. Lalu cakap apa? Oh, Islam tu mudah. Alhamdulillah, kita dapat sebarkan satu benda yang baik. Maknanya tak boleh ajar direct. Ni. Dia satu-satu dia perhatikan kita kan. Alhamdulillah, mak kat saya lah. Sekarang umurnya dah 75 ke 80 lebih kurang. Sehat lagi, masih sehat lagi. Okay, yang kedua saya bawa pelajar Jepun tadi pasal roti kan. Tadi saya cakap dia beli roti banyak, yang boleh makan satu je. Mereka mengeluh. Saya kata ni awak baru pergi 5 hari, macam awak nak belajar 5 tahun kat sana nak menghadapi. Saya kat Jepun banyak masak sendiri tuan-tuan dan puan. Okey, ketiga, bawa trip ke Jepun pastikan tadi saya cakap awal tadi. Kemudian masak sendiri. Saya kat Jepun memang banyak masak sendiri. Saya pergi universiti, pergi kampus, saya hanya beli onigiri. Tahu tak onigiri? Ya, nasi kepal tu. Nasi kepal tu insya-Allah halal. Dia cuma nasi kosong, dalam ni dia letak tuna dan sebagainya. Tapi kita tengok jugalah, kadang-kadang dia letak khinzir kan. Okey, kemudian yang terakhir sekali, ni jasa saya kat kawan-kawan. Oleh kerana kawan-kawan nak keluar kampus, nak pergi makanan makanan Malaysia, nasi goreng. Satu pinggan nasi goreng harga dia lebih kurang 900 yen, RM40. Tuan-tuan berapa sanggup bayar? Satu pinggan nasi goreng lebih kurang RM40. Jadi saya buat duit masa tu, kan? Saya buat apa? Saya rajin sikit masak lah. Saya masak nasi goreng, saya jual satu pinggan, saya lawan harga luar. Saya jual 400 yen. Jadilah sumber pendapatan tambahan. Dekat asrama lah. Pelanggan saya orang Malaysia, orang Indonesia. Ada juga orang luar jugalah. Sikit-sikit lah. Maksudnya kita sebenarnya suka-suka masak kan. Menyelamatkan mereka. Okay. Itu saja perkongsian saya. Ada persoalan, tuan-tuan puan? Berapa orang kat sini teringin nak pergi Jepun? Atau ada yang dah pernah pergi Jepun? Oh, ada Puan Norhana. Yang lain ada teringin nak pergi Jepun? Pergilah. Kenapa saya kata elok pergi Jepun? Sebab bagi saya budaya culture dia berbeza dengan negara yang terdekat Korea. Yang kedua, kalau pergi ke Jepun, bagi saya satu perbelanjaan yang agak murah. Tambang dia pun murah, masa dia pun ringkas. Sebab ada pensyarah dia tanya je kat sini, seorang pensyarah, dia berminat nak hantar anaknya ke Jepun. Dia tanya saya rasa antara negara lain, dia antara Korea dan lain, saya rasa Jepun bagus sikit lah sebab dari segi tambang. Pergi balik Asia semurah 1,200 kalau promosi. 1,200. Lepas tu kalau anything happen pada keluarga, berlaku kematian dan sebagainya, boleh akses segera kapal terbang. Dia secepat 6 jam. Kalau bayangkan kalau belajar kat negara-negara yang jauh, Iran, dekat Amerika, saya rasa kalau berlaku kematian memang tak boleh balik lah. Kat situ lah maksud saya kalau ada lah. Yang pastu yang seterusnya Jepun ni saya cerita yang lain sikit lah. Kecekapan mereka menguruskan bencana. Sangat hebat. Saya berada kat Jepun 5 tahun, saya rasa gempa bumi rasa lebih 20 kali. Yang saya lari 3 kali. Awal-awal tu memang nangis lah. Sebab bergegar ni, tengah belajar ni, bergegar.
Bila pensyarah bergegar, pensyarah pandang kami, Daijobu, karena okey ke? Semua dah ready nak masuk. Kami dilatih, kalau berlaku gegaran, selamatkan kepala dulu, masuk bawah meja. Memang, perasan tak yang baru-baru yang gegaran dekat mana ni yang baru ni? Semalam? Lubnan ya. Saya tengok ada kamera tu, bapak dia bawa anak dia masuk bawah meja. Memang negara-negara yang berhadapan ke bumi, memang mereka ajar selamatkan kepala dulu. Masuk bawah meja. Jadi kat situlah gegaran. Jadi saya tengok bila berlaku gegaran sahaja, dia ajar jangan panik, buka TV. Buka TV dia terus bagi info, perlu lari dan sebagainya. Saya lari pernah sekali lah sebab dia kata tinggi. Masa tu skala dekat 6. Bergegar, memang bergoncang. Saya rasa macam tu, tak tahulah saya tak tahu kiamat macam mana, memang bergoncang. Itu pengalaman saya paling ngeri lah yang saya rasa dulu. Bergegar-gegar, macam je rasa dia macam kita naik sampan tu bergegar. Macam mana rasa? Macam tu lah rasa. Macam ada ular masuk bawah kita punya selimut punya, bergegar, macam tu lah rasa dia. Kan? Cuma saya masa tu tak sempat nak capai apa. Tapi kami diajar sebelum tidur, bawa, pastikan beg ada dokumen rasmi apa semua, ada sikit air. Anything happen, capai, jalan. Memang diajar lah. Semua pelajar yang belajar kat Jepun tak silap saya, diwajibkan pergi kursus tu lah. Tadi diajar. Itu tambahan lah daripada cerita ni tadi. Okay, ada soalan nak tanya? Ya. Pak Nafsah, silakan. Oh, saya dulu berkahwin bujang. Berkahwin bujang. Saya pergi bujang, minta maaf. Macam ni, syarat saya pergi dulu, saya sebenarnya bekas pelajar Raja Mewah. Saya ada diploma dalam sains. Cikgu saya ni Puan Hajar Fatia. Cikgu fizik yang sangat hebat. Okay, saya habis Raja Mewah, saya sambung, saya mengajar di sekolah rendah sekejap. Betul nak ada tawaran masa tu kan, pergi Jerman, pergi Perancis, pergi ke Jepun. Saya nampak yang Jepun, saya pun last minute mohon. Satu Malaysia, mohon. Lepas tu, tak tahulah dia pilih 10 orang, nama saya sangkut. Dia proses dia ketat, ada interview, ada ujian tu ni. Okay, kemudian dia bagi tahu pergi sana tak boleh kahwin. Masa umur saya masa tu dah 22 ke 23 macam tu. Tak ingat, 23 rasanya. Tak boleh kahwin, maksudnya kena bujang. Siapa yang dah kahwin semua akan dibatalkan. Dia kata boleh kahwin dengan syarat, JPA ketat lah. Lepas masuk tahun pertama universiti, kena persembahkan result exam dulu. Exam, kita punya kita punya pencapaian diri, misalnya kita kena mohon lah. JPA luluskan baru kahwin. Saya berkahwin mengikut undang-undang lah. So, lepas saya dah kahwin tahun 2 tu, saya bawa isteri saya sempat duduk sana 2 tahun lah. Sempat melahirkan anak lah. Jadi, pengalaman. Okay. Okay, dia menguasai. Isteri saya nak kata fasih macam saya, tak juga. Dia boleh bercakap harian tu melalui percampuran antara jiran-jiran dengan saya. Dan saya kat rumah, saya belajar. Masa zaman tu kan isteri tak ada, di Jepun je tak ada macam kita, WhatsApp semua tak ada kan, bosan kan. Dia cuma ada internet. Saya biasa bekalkan dia, kosong saya ajar dia hiragana juga. Saya ajar sikit-sikit. Contoh saya rasa syukur, masa bersalin, saya kena balik. Ada uruskan lain, dia tinggal kat hospital. Saya dah siapkan buku satu buku, nak cakap apa dengan doktor, ikut follow ni. Dia faham. Lepas tu saya tengok, okey, dia boleh, dan bila ada orang Jepun datang rumah saya, dia boleh berkomunikasi sikit-sikit. Bermakna ini dia belajar dengan cara, apa orang kata, macam orang Bangladesh di Malaysia. Mereka tak pergi kelas kan. Dekat Shell, kuning, merah, suka, saya, jadi dia bahasa ni bagi saya lah. Saya taklah pandai sangat bahasa Jepun. Bahasa ni, kita kadang-kadang kita fikirkan macam English kan. Orang takut nak cakap English kan. Macam, masa bila kita boleh kuasai bahasa tu? Sebenarnya, kita takut nak bercakap Inggeris, kita takut nak bercakap Jepun sebab kita takut orang ketahukan, takut kita punya grammar salah. Bagi saya salah tu. Sebenarnya nak pandai bahasa tu, belasah aja dulu. Cakap je bahasa campur sebab akhirnya nanti lama-lama, sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok orang India, orang Cina ataupun bangsa lain bercakap Melayu, walaupun tersalah, ada kita gelak? Tak ada kan? Kita faham kan? Sebenarnya dalam komunikasi ni, dia bukan mencari kesempurnaan grammar. Maksud dia nak cakap tu, dalam banyak-banyak dia cakap tu, oh faham sikit. Nanti akhirnya bila dah biasa-biasa dia, saya jadi mahir pun sebab saya bekerja part time. Saya jual sayur buah dekat pasar raya Itoyokado dan saya bekerja servis dekat kedai 24 jam macam 7-Eleven, dekat kaunter. Di Jepun ni beza, kalau kita bekerja dekat kaunter, kita tak boleh duduk diam. Tuan-tuan perasan tak kalau nak bayar apa-apa je diam kan? Dia akan tanya je, ada duit kecil tak? Betul tak? Itu je soalannya. Duit kecil ada tak? Ataupun member card ada tak? Jepun tak boleh. Jepun ni cerita sikit lah tambah Kalau servis dia, ni pengalaman saya lah. Kita diri tegak, senyum. Ai rasyai mase, dozo. Kena tunjukkan buka sebab CCTV nampak. Kena nanti. Saya pernah tunjuk macam ni, kena tepuk dengan bos. Macam ni. Kalau berdiri pun dia kata, tak boleh macam ni. Kena kiri atas kanan. Saya tanya kenapa bos?
You tahu tak kalau kita marah orang, tangan mana biasanya akan naik? Kanan, kunci kemarahan. Oh, dia sangat soft dia punya tu, kan? Lepas tu kalau saya pernah buka kaunter kedua, dia ajar yang kaunter pertama orang beratur ramai kan. Kalau kita budaya kita, kalau buka kaunter baru mesti berebut orang nak lari sini kan. Dia pun tak boleh. Dia orang stay macam tu, saya jerit. Ni Bang Min, okey aku sama dozo. Silakan pelanggan nombor 2 datang. Datang. Contoh Puan Hafsah datang buat bakul. Airashai masa dozo. Pandang mata, senyum. Datang, tunduk. Puan Hafsah bagi bakul, saya tengok ada 4 barang. Saya kira iteng, niteng, santeng, nyonteng. Saya tanya, Puan beli 4 barang ya? Puan Hafsah kata, ya, ada akad. Betul, memang disuruh. Kemudian saya kata, semua sekali Puan RM12. Puan berkata, ya. Saya pun tunggu lagi, berdiri tegak, senyum. Saya tengok Puan keluarkan duit, dia tak ada budaya salam ya, tak ada budaya sambut ya. Dia letak dekat piring. Ini sebenarnya tajuk minggu lepas ni. Kan? Dia letak kat piring. Masa Puan letak tu, mata je nampak, dia sebut, saya terima RM20 daripada Puan. Kena sebut. Saya terima RM20 daripada Puan. Puan pun cakap, ya. Okey. Ya? Lepas tu kemudian dia pulangkan baki contoh RM8 kan. Dia pula ini baki RM8, dia tak ada pasal kalau kat sini dia kira terbalikkan kan. Dia terbalikkan, dia tak cakap apa pun. Kat sana tak boleh, dia tunjuk gambarnya minggu lepas ada. Dia tunjuk, dia kira, ni baki Puan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 kita pun ya. Dia bagi kat kita, yang ni sambut. Bagi kita, undur-undur, terima kasih Puan, datang lagi. Ada akad. Cuma dia tak cakap lah, saya jual dia, saya beli, tak ada. Dia cuma sebut, dia baki dia. Bermakna, bayangkan kita selalu keliru kan, RM10 dengan RM20. Bayangkan, kita beli pisang goreng, Kak, saya terima RM20 daripada akak ya. Kan? Kita pun tak keliru. Kalau tak kita balik kereta nanti, tadi aku bagi RM10 ke RM20? Betul tak? Selalu macam tu kan? Jadi, percakapan tu penting lah. Satu, itu image syarikat Jepun lah. Cepat je melayan pelanggan macam tu. Minta maaf ya, tertambah sikit di soalan. Ada soalan lagi tak? Itu tambahan itulah. Minggu lepas saya terangkan yang masa budaya Jepun tu. Ada soalan lagi tak? Dan ini pergilah bagi saya, ada peluang, ada rezeki lebih, boleh pergi nanti. Boleh insyaAllah tahun depan, lepas tunggu COVID selesai lah. COVID ni saya tak berani. Dan saya dipahamkan musim COVID ni, kalau mengikut ramalan dia kata mungkin panjang lagi. Saya tak pasti, takut dengan risiko. Tapi terusan cakap, saya belum pernah jumpa lagi orang pergi Jepun, balik mengeluh, tak nak pergi lagi, menyesal, tak pernah. Pergi 3 hari nak bercerita 30 tahun pun tak habis. Pergilah, sebab beza-beza. Ada orang tanya saya, Sarah asyik cerita benda baik Jepun dia tak ada ke yang jahat? Budaya tak elok ada, tapi Allah tutup hijab saya tak nampak 5 tahun tu. Hampir tak nampak. Yang saya nampak cuma saya tak minat ialah budaya arak dia. Tak semualah minum arak, tapi orang Jepun ni bekerja seolah-olah hidup 1000 tahun. Dia bekerja sungguh-sungguh, ikon, ijtihad. Kalau tak boleh kita ikut cara dia, handphone letak tepi. Kalau cikgu kat sekolah, dia tak ada budaya balik kerja awal. Selalu lambat. Sebab apa dia tak nak bawa balik kerja ke rumah. Tapi lepas dah habis kerja tu, tak semualah. Mereka akan bersukaria. Minum tu lah. Sebab tu lepas pukul 6 saya biasa tak naik kereta api dengan isteri malam. Sebab kadang-kadang bau kan, tu mabuk. Tapi dia mabuk tak kacau orang sangat. Macam tu lah maksudnya. Itu budaya tu yang saya tak gemar sikit lah. Kan? Itu ya. Sebab saya pernah ikut sekali kawan-kawan minum arak. Saya tak minum arak lah. Saya tak amankan. Awal-awal tu. Saya tak minum arak. Dia minum tu saya minum jus apple. Saya tengoklah budaya orang bila dia orang dah mabuk, dia orang akan lupa diri. Lepas tu dia orang buat game, macam game pelik-pelik kan. Lepas tu kita pula yang kena papah dia. Setengah lah papah. Jadi kan saya cakap minta maaf, saya datang sekali. Masa tu saya baru sampai Jepun setahun, saya tak boleh ikut budaya ni. Dan satu lagi tuan-tuan puan ya, pengalaman saya masa kerja dekat Pasar Raya Jepun ya, Puan Siti Mansik. Bos nombor satu saya tu, saya rasa gaji mungkin dalam RM50,000, RM60,000. Bos besar, perempuan. Saya ingat lagi, dia pakai baju coat. Kami pakai baju yang apron tu kan. Satu masa tu tuan-tuan puan, cerita lain sikit lah. Dia boleh tepuk tangan. Dalam saya bagian sayur dengan buah. Okey, semua buat kerja masing-masing, termasuk manager saya ada manager saya, department. Buat kerja masing-masing, saya nak bersihkan longkang. Wow, saya terkejut. Selama ni cikgu kat sekolah pernah ceritakan, bos atas tunjuk. Contoh tu ada. Bos tu, dia tukar baju, dia datang, dia tukar baju macam kami, apron. Dia buka longkang, ada longkang kecil, aliran air. Dia buka, dia bersihkan dengan dia punya, dia punya manager. Dia bersihkan. Bos saya yang manager yang bagian department, tak tolong pun kami buat. Sebab dia suruh fokus kerja masing-masing. Itu satu yang saya nampak mencontohi teladan lah. Maknanya besar. Yang kedua, masa tu saya diarahkan tolong department lain, angkat arak punya, raga tu kan, alihkan. Muka saya dah macam muka, yalah, kan disebutkan mengangkat, membeli apa semua kan. Saya buat muka sedih lah. Saya nak cakap direct,
Nanti kan dia kata, sebab tu saya kata Jepun ni kita tak boleh bagi dia penerangan secara direct. Dia slow-slow. Dia nampak saya, Saleh kenapa muka macam sedih? Saya nak cakap bersalah lah tuan. Kenapa? Sebenarnya dalam Islam bukan setakat minum. Lah kenapa tak cakap awal? Pergi patah balik. Tak payah tolong, tak apa-apa, kami faham. Awak dah sembahyang belum? Saya punya bos orang. Belum, pergi sembahyang. Sembahyang sekarang. Dah habis sembahyang dia tanya saya, Sareh, kenapa you sembahyang tak ada bunyi? Saya selalu tengok kat TV, kadang-kadang orang Islam sembahyang bunyi. Wow, wow, wow. Saya bercakap, itu sembahyang jemaah. Waktu isyak, yang seorang-seorang tak payah kuat-kuat pun tak apa. Jadi kat situ kita sampaikan perlahan-perlahan kat dia. Baru dia nampak keindahan Islam, boleh sembahyang kat mana-mana. Macam tu cara dia. Tak tahulah, itu cara saya lah. Jadi saya nampak orang Jepun ni dia memang menghormati orang punya agama, kita punya cara dan sebagainya lah. Makanan pun sama. Kalau kita kata kita tak makan ni, dia akan hormat kita. Masuk, cakap. Tanya elok lah. Minta maaf, saya Muslim. Ada tak dalam ni ada tawar apa? Menghidangkan makanan daripada khinzir. Kan? Dia akan jawab lah nanti. Cakap Inggeris pun boleh, tapi jangan cakap Inggeris laju lah. Kena cakap satu-satu. InsyaAllah dia faham. Pergi ya. Saya pun ni orang kata memberi apa orang kata promosi lah kepada tuan-tuan puan untuk pergi ke Jepun. Okay, ada soalan lagi nak tanya? Satu lagi soalan sebelum tutup. Ya Puan Hafsah, nak angkat tangan tu. Ramai ke kat sini dah pernah pergi Jepun? Ramai? 2 orang aja? 3 orang? Cuma kalau nak pergi Jepun, saya sarankan pergilah musim bunga, musim sakura. Sakura biasanya awal bulan 4. Awal 4. Kenapa bulan 4? Masa bulan 4 tu lah bunga sakura mangkai, kembang penuh awal bulan 4. Bunga sakura tu mangkai 2 minggu saja. Ataupun pergilah musim aki. Aki apa ya? Autumn. Musim luruh. Kalau pergi musim panas, baik kita pergi Port Dickson. Musim panas ni bahang bahang. Dia agak berbahang. Kalau pergi Jepun musim panas, kita boleh nampak orang Jepun tu seksi-seksi pakai semua panas kan. Kalau nak tengok orang Jepun pakai tutup semua, musim sejuk. Semua pakai ala-ala macam jubah dengan tutup semua. Okey, ya Ustazah. Berapa lama dapat menguasai bahasa Jepun? Saya, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum pergi ke Jepun, saya berkursus 3 bulan dekat UiTM Intech. Intech Shah Alam. 3 bulan tu kami kena kuasai semua lebih kurang 5 subjek dan markah tak boleh bawah 60. Markah lulus kat Jepun ialah 60. Bawah 60 fail. Pancong. Kita berapa kat sini? 40 39 ya. Kami. Ada kawan saya persediaan nak pergi tu 2 orang dibatalkan. Dia punya beasiswa ditahan, tak boleh pergi sebab borderline. Adalah saya punya tak silap bawah-bawah saya lah saya dengar cerita wallahualam. Pergi ke sana, lepas tu masa tu tak pandai lagi. Kami menguasai asas. Masa tu masih lagi menguasai asas lah. Lepas tu pergi Tokyo. Kat Tokyo kami kena bercampur dengan foreigner kat satu institut 1 tahun. Masa tu pun belum pandai. Tapi saya belum mahir sangat, saya bercampurlah dengan orang-orang Jepun sikit-sikit. Saya mahir betul-betul lepas dah masuk universiti, saya bekerja part-time. Kerja part-time, baito tu yang banyak membantu dengan percampuran saya dengan mak angkat. That's why saya kata tadi, jangan takut berbahasa belasah dia. Lama-lama kita dah mahir, baru kita masukkan ilmu yang kita belajar linguistik dengan apa yang kemahiran kita ada tu, kita cantumkan, baru kita tahu, oh macam ni salah, macam ni salah. Dulu pun saya mula-mula sampai kat Jepun, Sareh dari mana? Watashi wa, dalam kepala susun. Watashi wa, Jepun terbalik Saya Malaysia dari. Watashi wa Malaysia kara kimashita. Dia guna bahasa baku. Dah pandai tu, Watashi wa Malaysia kara kimashita. Itu, dah topik lain pula, pasal bahasa pula ya, bercampur-campur. Ya. Ya. Minggu lepas saya rasa banyak kupas benda tu Puan Hafsah. Online tu sebab ditanya saya yang pasal tu, saya kata macam ni. Jepun bagi saya lah, dia membina manusia dulu sebelum membina negara. Maksudnya memang akar umbi dia bina dipanggil dotoku. Maksudnya pembinaan moral. Di sekolah rendah Jepun daripada umur 8 tahun, 6 tahun sampai ke 10 tahun hampir tak ada peperiksaan. Mereka banyak hands on. Dan sekolah rendah Jepun dia hampir tak ada kantin ya. Mereka bawa bento, makanan sendiri. Nak jadi ibu, nak berkahwin jadi ibu Jepun bukan senang ya. Kena ada kemahiran seni. Sebab bento tu bukan setakat masukkan nasi, letak ikan. Dia kena hias, letak tocang, letak tu, letak ni supaya anak gembira nak ke sekolah. Lepas tu dekat sekolah pula, dia tak ada kantin tapi dia ada tempat masak. Apa cafeteria, saya tak pasti. Ada tukang masak dia. Lepas tu anak-anak dilatih nak serve. Setiap hari dia buat rotation lah.
Dia banyak hati hands on, makan dengan cikgu, cikgu ajar cara nak kemas, makanan berkhasiat dan sebagainya. Maknanya Puan Hafsah, pembentukan dotoku tu daripada rumah dulu. Kat rumah mak ayah didik cara buang sampah, hormat pakcik lori. Orang yang bekerja teruk dekat Jepun, lori sampah, apa, 3D ya, 3D, dirty, dangerous, difficult, gaji dia lebih besar pada orang profesional kat Jepun. Dan pemandu lori Jepun, ni orang yang uruskan lori Jepun, smart ya Puan Hafsah. Dia bukan comot-comot, dia pakai macam uniform khas. Dan sampah kalau buang tak ikut spesifikasi, tak diseparatkan, sampah patah balik ke rumah kita. Kalau sampah kita kotor, sampah memang kotor kan, kita buang dalam keadaan kotor, tak separate, dia takkan terima. Pernah berlaku kat saya masuk kat Tokyo baru setahun, tak mahir lagi, saya rasa saya dah separate cantik dah. Sampah yang saya dah buang tu, besoknya patah balik ke pintu rumah saya, dia tulis, tolong ikut undang-undang Jepun. Saya pun tak tahu sampai sekarang macam mana mereka tahu sampah saya. Mungkin CCTV dan sebagainya, wallahualam. Lepas tu ada sekali perumahan saya dah pindah, dia tanya saya, Saleh, you buang botol arak dekat, saya tak minum arak, saya Muslim. Dia ingat saya lah, sebab bila berlaku masalah pengurusan sampah ni, orang pertama je adalah foreigner yang berdekatan. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau belajar kat Jepun atau bekerja, nak cari rumah sewa agak susah kalau foreigner, kalau tak ada jaminan daripada kedutaan Malaysia ataupun kalau tak ada kawan Jepun. Sebab dia takut kita tak tahu sistem pengurusan sampah. Jepun sangat-sangat cerewet. Boleh jadi tension, boleh bunuh diri kalau kita tak dapat kuasai pengurusan sampah dia. Sampah sisa makanan, seminggu hanya boleh buang 2 kali saja. Contoh Isnin Khamis. Kalau Puan Faridah hari Khamis buat jamuan, sampah banyak, tak sempat nak buang, simpan sampah tu sampai hari Selasa depan. Saya pernah kayuh basikal sejauh 3 km nak buang sampah yang ada buang hari Isnin. Sebab dia tak berulat. Macam tu sekali. Dan orang Jepun ni budaya dia memang dia susah nak cari tong sampah. Nak cari sampah pun susah. Budaya dia apa? Mereka banyak letak sampah dalam poket. Ada buat plastik. Handbag mahal-mahal besar-besar tu ada plastik untuk petik sampah. Bahkan kalau bela anjing Puan Hafsah, kalau bela anjing, kalau anjing tu berak, undang-undang dia kena bawa najis balik ke rumah. Itu saya tak ada slide dia. Saya pernah nampak depan mata saya, wallahi saya nampak anjing dia berak, dia berhenti, perempuan ya, dia colet tai anjing, tapi bukan dengan jari lah. Dia guna tisu, dia masuk dalam plastik yang macam plastik kita ikat kan, cik. Dia ikat, dia masukkan dalam beg. Dalam beg tu, beg tu semata-mata tu ya. Dia masukkan, kemudian dia bawa air mineral tu, dia jirus. Saya tanya saya punya keluarga angkat, memang undang-undang, dia kata taklah, tu tapi dah menjadi kebiasaan orang Jepun macam tu. Sebab memang ada papan tanda. Kalau nanti boleh tengok yang saya songsikan minggu lepas, itu lengkap. Maknanya budaya tu daripada kecil, menghormati. Kadang-kadang dia suruh anaknya ucap terima kasih dekat pakcik-pakcik lori sampah tu. Terima kasih, dia ajar budaya hormat, apa. Maknanya pandangan yang mulia. Bukanlah nanti, jangan awak belajar pandai-pandai. Kalau tak pandai nanti, kerja bawa lori. Nanti jual nasi lemak. Dia tak macam tu. Dia orang kan, apa-apa kerja dia orang hormat. Tu je lah maksudnya. Nanti kalau ada keperluan boleh buat lagi ya. Puan Hafsah, insyaAllah. Cerita kita ni sebenarnya daripada makanan ni. Okey ya. Rasanya tu saja. Ada lagi soalan? Puan Azam. Puan Nur Azam ada pergi ya? Tahun lepas macam mana Puan Nur Azam? Okey. Tonok kan? Puan Nur Azam silap saya dia pergi Osaka tahun lepas kan? Musim Sakura. Saya belum pernah jumpa lagi orang pergi Jepun menyesal. Rugi pergi bayar 6,000 menyesal. Tak ada, saya tak jumpa lagi. Pergilah ya. Cuma jangan pergi salah musim lah. Kalau salah musim yang paling agak teruk adalah musim sejuk lah. Sebab tuan-tuan perempuan bukan setakat pergi dengan menghadapi sejuk, kos dia. Baju tebal, kos tu, kos ni. Nak jimat pergi musim luruh lah. Dia panas tak panas, sejuk tak sejuk. Sederhana. Itu saja apa yang saya kongsikan ni, insyaAllah. Ingat ya, apa tu kinzir? Boleh ingat tadi? Apa tu kinzir? Buta. Daging kinzir? Ni soalan ni, ada hadiah ni. Sushi ke belakang. Daging kinzir? Buta niku. Kalau chicken? Arak Jepun? Sakit. Wah, hebat tahniah. Ni kira berkesan pembelajaran ni. Okey, apa yang saya kongsikan insyaAllah ya, kepada yang sedang menonton YouTube, mendapat manfaat lah daripadanya. Dan kalau nak dapatkan buku ni boleh hubungi saya. Ada tadi saya email saya dekat dalam paparan tu ya. Dan bukan buku saya saja, kalau pergi ke kedai buku ada banyak lagi buku-buku travelog ya. Jadi kita bolehlah membaca untuk dapatkan ilmu pengetahuan. Dan terima kasih pada semua. InsyaAllah ada rezeki nanti, dah habis COVID kan, kita boleh santai-santai, mungkin di bawah kelab pensyarah, kelab staff, kita pergi ke sana, siapa yang berminat, kita cari package yang termurah. InsyaAllah kita boleh realisasikan. Saya dah bawa iftar dulu tahun 2018. Mereka pergi, berapa lama tau Puan Nohana? Mereka pergi selama 8 hari. Dari Tokyo pergi sampai ke Hiroshima.
beralih-alih. Dia kata pengarah dia, saya cakap lagi, Saleh kami tak nak duduk, yang ni kami nak duduk secara Jepun. So saya bawa mereka lokal-lokal ni duduk kat tu. Jadi kat situlah insyaAllah ya, ada rezeki kita boleh pergi dan semoga mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Minta maaf kalau saya ada salah cakap, terlebih cakap dan sebagainya. Semuanya daripada kelemahan saya sendiri. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.